Salam serakut semua dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 2 Jun 2021. Anda bersama dengan saya Mara Suji dan ini antara paparan utama malam ini. Sarawak catat 588 kes baru COVID-19 sumbang kepada peningkatan kes negara sebanyak 7,703 kes. Lebih 29,000 sampel ujian calitan COVID-19 diambil sejak pusat senti COVID-19 dibuka di Kuching. Vaksin Sinovac yang telah mendapat kelulusan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan manfaat 18% rakyat Malaysia. Jumlah kes baru COVID-19 yang dilapor pada Rabu tidak banyak berubah apabila mencatatkan 7,703 kes berbanding 7,105 kes semalam. Perkembangan ini terbaru ini menjadi jumlah kumulatif 587,165 kes direkodkan setakat ini. Selangor kekal merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 2,728 diikuti Kuala Lumpur dengan 701 dan Sarawak 588. Di Sarawak 48.30% daripada jumlah kes dikesan di daerah Kuching, Miri, Sarike dan Sibu. Jumlah keseluruhan kes di Sarawak kini meningkat kepada 48,620 kes. Daripada 588 kes baru yang dilaporkan, seramai 70 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 481 kes adalah terdiri daripada individu yang telah diberikan arahan perintah kuarantin. 5 kematian melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan sekaligus menjadikan jumlah kematian di Sarawak meningkat kepada seramai 305 orang. Sejak dibuka pada 3 Mei lalu, sebanyak 29,455 sampel ujian calitan COVID-19 telah diambil Pusat Senti COVID-19 Kuching. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas, ia bermakna pusat terbabit benar-benar memberikan perkhidmatan kepada orang ramai yang memerlukan ujian saringan COVID-19. Ugah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan pusat terbabit yang disifatkannya berjaya. Mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak, Ugah berkata sebab keputusan itu diambil adalah berikutan situasi COVID-19 di Sarawak yang sangat membimbangkan. Beliau turut memohon orang ramai yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk segera berbuat demikian. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak disaran menubuhkan lebih banyak pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC, terutamanya di daerah yang merekodkan kes positif tertinggi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemuk Masing, PKRC wajar dibangunkan lebih banyak, khususnya di bahagian Kapit sebagai usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 yang meningkat di kawasan itu. Ujarnya, selain stadium tertutup dan Dewan Suara yang hampir penuh ketika ini, katil ICU di hospital juga tidak mampu menampung pesakit kritikal. Dalam pada itu, pihaknya juga berusaha untuk mencapai peratus vaksinasi bagi mewujudkan imuniti kelompok. Kira-kira 18% penduduk Malaysia akan memperoleh manfaat daripada vaksin Sinovac COVID-19 yang telah mendapat kelulusan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin. Pengiktirafan di peringkat global ini pasti akan meningkatkan lagi keyakinan terhadap pengambilannya. Terdahulu, penolong Ketua Pengarah WHO bagi Akses Produk Kesihatan, Dr. Mariangela Simau berkata, WHO mengesahkan penggunaan vaksin Sinovac COVID-19 untuk kecemasan dengan memberi jaminan bahawa vaksin berkenaan menepati standard antarabangsa dalam aspek keselamatan, keberkesanan dan pembuatan.
WHO menerusi penyenaraian penggunaan kecemasan menetapkan mekanisme prasyarat untuk pembekal dan pemerolehan antarabangsa bagi vaksin fasiliti COVAX yang membenarkan sesebuah negara mempercepat kelulusan peraturan mereka sendiri untuk mengimport dan memberikan vaksin COVID-19. Sementara itu, Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi turut menasihatkan wanita hamil dan ibu yang menyusukan bayi bahawa mereka kini boleh mengemaskini status menerusi MySejahtera untuk penilaian vaksinasi. Laporan seterusnya. Konsert TV Stars semalam telah membawa 1001 emosi apabila salah seorang peserta asal The Dream Team, Ika, telah tersingkir pada episod semalam. Ika yang mempunyai suara unik telah membawa lagu popular Ratu Rock Malaysia, Ella, iaitu Sepi Sekuntum Mawar Merah. Baiklah, saat-saat yang dinantikan. Siapakah yang selamat dan siapakah yang akan disingkirkan? Kita ucapkan selamat tinggal kepada Ika. Setelah first of all, kami mengucapkan Menurut juri, persembahan Ika kali ini agak lancar dan terdapat beberapa lagi pembaikan yang boleh dilakukan. Namun secara keseluruhannya, Ika telah mendapat markah sebanyak 213 dan itu telah meletakkan Ika di tangga yang terakhir. Dan kali ini, Fanzi telah sekali lagi menjadi juara mingguan. Beliau datang sebagai challenger di episod sebelumnya dan Fanzi juga telah mengalahkan Andre yang sebelumnya merupakan juara mingguan TV Stars selama 3 minggu berturut-turut. Membawakan lagu Cobalah Untuk Setia, Fanzi telah menyelahkan bakatnya secara menyeluruh. Pak Yudi juga mengatakan bahawa beliau sendiri tidak dapat mencari kesalahan vokal Fanzi dalam persembahan itu. Tidak kurang dengan itu, Ernie Zakri turut berpendapat bahawa Fanzi telah meletakkan TV Stars kepada satu tahap yang lebih tinggi dengan persembahannya yang mengasyikkan. Juara bagi konser TV Stars akan membawa pulang RM30,000 serta piala. Naib juara pula RM15,000 dan tempat ketiga RM10,000. Pemenang konsert akhir TV Stars juga berpeluang memenangi tawaran sebagai artis TVS. Apakah kejutan yang bakal ditayangkan di konsert TV Stars akan datang? Saksikan semuanya di konsert TV Stars setiap Selasa jam 9 malam hanya di TVS, saluran 122 Astro dan MyTV. Tidak lupa juga di platform media sosial TVS TV MY. Tidak lengkap sesuatu perayaan tanpa hidangan warisan turun-temurun. Kuih sarang semut antara hidangan wajib untuk dijamu kepada tetamu serta sanak saudara yang datang ngabang. Meskipun perayaan Gawai kali ini disambut dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun kuih tradisi ini tidak dilupakan. Bagi Betty Usop yang berasal dari Kampung Seruit Samarahan, persiapan untuk sambutan ini akan dilaksanakan 2 minggu sebelum Gawai. Tetapi hidangan ini katanya bukan untuk dijual dan hanya pelengkap hidangan pada sambutan Gawai. Kami mula tu untuk pembeli aja lah, si dijual lah. Kuih sarang semut adalah antara 3 jenis kuih tradisional setiap kali menjelang perayaan Gawai Dayak. Ia juga mempunyai nama yang berbeza mengikut tempat di Sarawak, di samping diadun menggunakan tepung beras, tepung pulut dan juga gula apung. Kedengarannya begitu mudah, tetapi sebaliknya, proses pembuatan kuih tradisi ini merupakan satu proses pembuatan kuih yang menuntut kesabaran serta ketelitian untuk memastikan ia benar-benar masak dan rangup. Ini kerana bukan mudah untuk memastikan kesempurnaan pada kuih tradisional. Teknik untuk mengetuk acuan agar boleh mencipta bentuk fizikal kuih yang bersilang-silang seakan-akan sarang semut atau jala ini juga menuntut satu kerja yang mengkhusus. Jadi, sudah tentu kerja-kerja pembuatan seperti ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang benar-benar pakar dan bukan hanya untuk suka-suka sahaja.
sarang semut ataupun lebih dikenali sebagai kuih penganan adalah kuih tradisional kaum Iban di Sarawak. Kuih ini wajib setiap kali musim perayaan Hari Gawai. Tak sah kalau tak ada kuih ni. Saya Priscilla John bersama juru kamera Zaim melaporkan untuk TBS. Nak kat tu ajak berita utama bakal ke malam tu. Aku dekat Merik selamat Hari Gawai nujung lagi kita semua. Gayu guru, gerai nyamai. Oh ha. Salam hormat dan selamat malam.